Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala hadratil habibil mustafa wa ala azwaji wa ali wa ashabi ajma'in. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairu hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah fin nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala tabaraka wa ta'ala fi suratul Hasy, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Dia, yang bersifat sebagai Raja Al-Mulk, dan juga di antaranya bersifat Maha Suci, dan juga yang sejahtera, yang mengurniakan keamanan, yang Maha memelihara, yang Maha perkasa, yang Maha kuasa, yang memiliki segala kelebihan, keagungan. Maha suci Allah daripada segala apa yang dipersekutukan, yang disamakan dengannya. Alhamdulillah, muslimin muslimat rahimakumullah. Malam ni masuk kepada di antara nama bagi Allah SWT ialah Al-Quddus, sebagaimana yang disebut oleh Allah sendiri dalam surah Al-Hasy, sebagaimana yang kita baca awal. Mayang garik ramai lagi sahab kebalik buka puasa. Puasa semua hari-hari buat ni bahasa tu. Ya, puasa sunat yang terbaik ialah puasa Nabi Daud, puasa selang sehari, bukan puasa tiap-tiap hari. Sebab Nabi kata li badanika hakun, ke atas badanmu tu ada hak, ada kewajipan. Dia tak boleh tubuh badan kita rasa lapar tiap-tiap hari, tak boleh, haram. Dia kena lapar sehari, kenyang sehari. Ni balik buku puasa umur tiap-tiap kali lepas main garik ni pun dah. Buku puasa derha mari pula. Di antara makna Al-Quddus ialah At-Tuhur, asal daripada Qadasa dengan makna Tahara. Tahara apa dia? Bersuci. Tuhur, bersuci, penyucian. Nawaitu tuhra anil hadas, sahaja aku bersuci daripada hadas. So, umpama mengambil wuduk, makna kudus itu ialah bersuci ataupun penyucian. Bila sebut kudusun atas kata nama dengan maksud yang maha suci. Apa makna maha suci? Kalau taharah mari makna juga dengan makna ghasalah ataupun basuh.
Sebab tu mesin basuh tu orang Arab panggil ghasalah ataupun maghsalah. Alat basuh, mesin basuh tu, washing machine. Nama dia maghsalah ataupun ghasalah. Tukang bersih daripada kekotoran. Itu makna ghasalah. Tapi tuhur ni makna dia lebih dalam daripada makna ghasalah dengan makna basuh. Dengan maksud kalau kita bersuci mengambil wuduk, yang pertama disebut juga ghasalah ataupun mengambil wuduk. Ghasalah ini hadas, menyucikan diri daripada hadas. Ghasalah basuh anggota wuduk, menyucikan anggota wuduk daripada najis-najis, kekotoran, peluh-peluh. Tu ghasalah zahir, makna penyucian zahir. Tapi bila sebut kudus, qadasa, dengan maksud menyucikan batin daripada kekotoran syirik khafi. Nah, itu maksud qadasa, dia lebih dalam daripada dengan maksud ghasalah basuh. Maksud yang kita istilah kepada Allah sebagai kudus, yang bersifat maha suci. Allah itu di antara nama dia ialah kudus, yang maha suci daripada segala kekurangan. Kudus ini disebut dalam Quran 2 ayat sahaja. Tadi dalam surah Al-Hajj ayat 23. Ayat yang kedua ialah surah Al-Jumu'ah ataupun kita panggil Jumaat. Tapi sebut yang betul Jumu'ah. Hari Jumu'ah, Yaumu Jumu'ah, bukan Yaumu Jumaat, tapi bahasa Melayu kita Jumaat. Kalau dari segi bahasa Melayu betul lah. Jangan balas dari segi bahasa payah. Kadang-kadang perkataan dalam bahasa Terengganu, orang Kedah makna lain, orang Melaka makna lain. Terengganu molek dah, orang Lekno uduh. Tapi seumpama natang, orang Terengganu saya roda natang. Orang Lekno kasar dah. Dia kalau jangan kita rigid sangat dengan bahasa. Baik, kembali kepada Al-Quddus, surah Jumaah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil qudusil azizil hakim. Ayat 1 surah Jumaah ada sebut situ, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, mensucikan Allah, mengucap tasbih kepada Allah setiap makhluk di langit dan di bumi. Allah Ta'ala sebut ma fis samawat, di langit dulu, baru wa ma fil ard, baru di bumi. Maksud apa tuan-tuan? Boleh memberi makna kepada kita yang memuji Allah, yang mentasbih Allah di langit tu lebih ramai daripada di bumi. Apa maksud tuan-tuan? Di antara makhluk di langit ialah malaikat. Maka mana ramai malaikat dengan manusia? Mana ramai? Ramai malaikat ke bawah. Bintang-bintang, planet-planet di angkasa, mana ramai dengan manusia? Banyak bintang-bintang planet lagi daripada manusia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut di antara hikmat yang kita boleh faham lah, makna hakikat sebenar ayat Quran ni hanya Allah yang mengetahui. Makna sebenar sama juga kitab kan. Kalau dengar tuan dia syarah sendiri kitab dia, baru sedap, baru rapat jid. Ni hamba tak kenal pun tuan kitab, dia syarah kitab dia, mestilah ada benda yang tertinggal. Ni Allah Ta'ala sendiri. Maksudnya di antara yang kita boleh faham ialah di langit tu makhluk yang lagi hebat daripada manusia pun tetap bertasbih kepada Allah. Manusia sampai sekarang pun duduk tasbih lagi ni. Duduk tasbih ke Allah Ta'ala. Duduk puji ke ikan tiga rasa ni.
Tengah makan sedap di restoran. Ke makan dia ni. Dan ni menu baru apa? Miang pla. Ke buat mau masuk dah apa? Budak-budak baru ni tak makan. Dah benda gitu. Dia makan dah apa? Makanan jenis Korea, Jepun. Macam-macam nama. Odeng lah, apalah, macam-macam jenis. Kita nak sebut tak reti. Tapi di langit ni orang tak sebut, sentiasa bertasbih kepada dia. Samalah semua makhluk di bumi, bukan manusia saja, termasuk batu, pokok kayu, gunung ganang, pasir, setiap biji pasir pun bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Tasbih-tasbih mensucikan Allah. Yang mana sifat Allah itu Al-Malik. Apa makna Al-Malik? Minggu lepas ataupun bulan lepas. Bulan lepas tak hari tak? Apa tak hari tak? Tak lain. Tak hari tak? Buat selama tak hari sini. Gimana? Program mana itu? Tak ingat tak? Ha? Candak ke? Oh, ia program candaknya kena ambil. Bulan ni tempat ni sekali. Bulan depan tempat lain pula yang ambil awak dulu. Jadi nasib lah awak kena sebulan sekali. Nak belaka candak nak kau, nak mengajar nak kau, kuliah nak kau. Jadi pilih-pilih nasib lah. Setahun sekali baru ambil tu. Baru ambil bulan lepas. Baik, muslimin Allah. Al-Malik 2 bulan lepas tau. Makna dia apa tu? Yang mentadbir. Mana Allah yang mentadbir segala malaikat, segala planet-planet di angkasa, segala pasir-pasir, batu-batan, gunung ganang, laut darat, semua Allah yang mentadbir. Maka semua makhluk tu tunduk kepada Allah, termasuk mentasbih. Al-Quddus, menyucikan Allah. Ini kita nak masuk dalam ni. Al-Aziz, yang maha perkasa, tak ada orang gagah selain daripada Allah. Al-Hakim, bijaksana, segala pentadbiran dia, segala keputusan dia, segala apa nama ni, atur cara daripada dia, daripada Allah, semuanya sempurna, tidak ada cacat celah, dan semuanya memberi manfaat kepada seluruh makhluk. Kecuali dia menghendaki mudarat, barulah makhluk tersebut jatuh mudarat. Itu di antara mana Hakim. Poinnya ialah, kata kunci di sini ialah Al-Quddus disebut oleh Allah dalam Quran 2 tempat. Yang pertama ayat 23 surah Al-Hajj, ayat yang kedua ialah surah Al-Jumu'ah ayat pertama. Allah Ta'ala sebut nama dia dalam Quran 2 kali atas nama Al-Quddus. Baik. Al-Quddus rekahnya dikehendaki mengikut istilah tauhid atas 2 perkara. Maknanya menyucikan Allah atas 2 perkara. Yang pertama ialah mensucikan Allah daripada segala perkara yang dapat mengurangi segala sifat kesempurnaan bagi Allah. Segala sifat yang menyempurnakan Allah daripada segala makhluk. Termasuklah Allah Ta'ala, kita wajib i'tiqad bila sebut nama dia Al-Quddus. Allah Ta'ala bersifat sangat mengetahui, bukan tahu lebih kurang. Kalau orang bijak pandai atas dunia, manusia kita kata, dia hanya mengetahui bidang kepakaran dia sahaja. Engineer pun bukan dia engineer, semua engineer dia tahu. Ada sebahagian ni engineer jalan raya. Bila nak siap bypass kita, apa nama ni, bypass lebuh raya ni, kita ni, berapa tahun? 5 tahun tak siap-siap lagi. Abang ni, bila nak siap abang ni? Ni ahli majlis ni. Lepas pilihan raya, pilihan raya ni pula ke pilihan raya ni. Nah, tu kepakaran dia, apa nama ni? Kepakaran
atau kejuruteraan jalan raya. Tuan-tuan raja tengok. Baca kitab tidurlah ke tak berlaku. Jangan-jangan tidur. Dalam kampung kita, di Malaysia kita, ada tak jumpa jurutera jalan raya, pergi ukur tebal nipis jalan raya, ada tak jumpa? Banyak jumpa? Ada tak? Kita nak jumpa. Sepatutnya dia nak lulus tender jalan raya tu, bila siap dia kena pergi ukur. Ada dia pergi ukur tapi tak jumpa dengan kita. Tapi kalau luar negara macam Mesir, jumpa. Rajin kita tengok, dia pergi ukur tebal nipis sebagaimana yang telah dipersetujui ataupun mengikut kejuruteraan terhadap basement jalan. Maksud basement tu, tapak jalan tu lembut dia secara mana, dia kena tebal nipis tu berbeza mengikut kelembutan dan kekerasan tanah asal jalan raya. Mana bukan semua 3 inci 5 inci tau. Tengok keadaan. Sebab tu dia kena ukur, sini mesti 3 inci, sana 5 inci. Dia kena tu, baru dia luluh, baru bayar full payment projek. Masa cara tu serabut kepala tu. Dah. Maka Allah Ta'ala mempunyai ilmu segala benda, meliputi segala perkara. Kita hanya bidang-bidang kita tertentu, termasuk juga doktor pakar. Bukan semua penyakit dia tahu. Sebab tu bila penyakit berjangkit, dia kena rujuk kepada pakar penyakit wabak ataupun penyakit-penyakit. Penyakit jantung, kena pakar jantung. Penyakit wanita, kena doktor pakar sakit puan. Dia ada pakar masing-masing. Walaupun dia pakar sakit puan, dia tak reti pula sakit tuan, sakit lelaki. Kena rujuk kepada pakar sakit tuan pula. Tu pakar di sisi kita. Tapi Allah Ta'ala Maha Suci dia, kudus dia, pakar segala bidang dan mengatasi segala kepakaran makhluk. Itu termasuk ataupun maksud kudus. Kita menyucikan Allah dari sudut ilmu. Lihat, kita etikad dah begitu, cuma malam ni kita nak detail, nak pergi ke poin dia tu. Itu dari sudut ilmu, maksud kudus. Allah Ta'ala mengetahui, maha mengetahui daripada segala perkara. Itu salah satu, menyucikan Allah daripada sifat kehinaan, sifat lemah, sifat kekurangan. Satu, menyucikan Allah daripada sifat-sifat yang tidak sempurna. Itu maksud kudus. Bahagian pertama. Termasuk juga Allah Ta'ala bersifat kuasa, menguasai segala perkara. Tidak ada sesuatu daripada makhluk terlindung daripada Allah. Mudah kata, bukan Allah Ta'ala sahaja memandang kepada tangan, kaki kita, mata, hidung, mulut, buat benda apa atau perbuatan apa, taat ke maksiat, tapi Allah Ta'ala juga mengetahui sir hati kita. Sebelum hati bergerak untuk melakukan sesuatu, niat sesuatu, mentaswir, membayangkan sesuatu, Allah Ta'ala tahu dah. Itu ilmu Allah Ta'ala. Sebab tu bila orang beriman, dia seorang ke ramai ke, dia tetap taat kepada Allah. Kalau orang munafik, depan ramai je dia baik, tapi belakang orang ramai, jumpa masyarakat orang tak kenal dia seorang habuk, dia jadi dajjal, tak jadi malaikat, jadi syaitan. Itu munafik. Tapi kalau orang Islam, dia sentiasa bersifat malaikat di mana-mana, seorang ke ramai. Sebab apa? Dia yakin Allah Ta'ala mengetahui segala perkara. Oleh itu, bila sebut kudusun, Allah Ta'ala bersifat maha suci, maka Allah Ta'ala tidak sekali-kali lupa atau lalai. Kita ni muda, ingatan kuat. Bila tua, banyak kali kita dapat dalam WhatsApp seorang lelaki yang didapati
dok jumpa cari jalan rumah, jalan balik. Duduk di bala boleh. Tak ingat nak balik taman dah. Dia sehat tapi lupa. Orang panggil penyanyuk. Itu manusia. Tu baru umur 60 ke tak apa lagi. 80 ada boh 60. Kita umur 60 dah ke dah. Boh 80. Tak ingat balik rumah. Sebab tu umur kerja sampai 60 sebenarnya apa nama ni tak patut tau. Sebab 60 ni dia tak productivity tau. Orang muda banyak lagi tak kerja. Dia macam dulu patut dah 55 je. 55 bersara. Baru orang muda boleh kerja ramai. Ni sampai 60. Tu submit tak sambung lagi kontrak 2 tahun. 62 nak kerja lagi. Dah bila orang muda nak kerja? Tapi Allah Ta'ala tidak lalai. Tu baru umur 60, 80. Allah Ta'ala dia tak ada umur. Allah Ta'ala wujud sebelum adanya wujud masa. Umur-umur ni dengan adanya masa, ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun. Kalau tak ada hari, sebelum tak ada hari, sebelum tak ada minggu, tak ada bulan, tak ada tahun, nak kira mana umur? Tak ada umur tau. Sebelum tu Allah Ta'ala dah apa nama ni, sedia wujud dah. Dan Allah Ta'ala ada sejak azali. Apa makna azali? Semenjak tak ada umur. Tak ada hari, tak ada minit, tak ada saat, tak ada jam, tak ada minggu, tak ada tahun. Bila ada manusianya, Allah Ta'ala cipta masa-masa waktu-waktu tersebut supaya manusia boleh manage, boleh urus kehidupan dia. Kalau tak ada hari, AJK Surah Kampung Jaya nak atur jadual mana ustaz? Tak ada hari Senin, hari Rabu, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu empat daripada bulan-bulan. Kek kepala boh. 4 orang 5 orang semalam ustaz mari simbol. Sebab tak ada jadual. Jadual ni untuk kita, bukan untuk Allah Ta'ala. Untuk kita orang yang lemah. Maha suci Allah berhajat kepada waktu. Allah Ta'ala tak berhajat kepada waktu. Kita je berhajat. Sebab tu Allah Ta'ala tidak lalai. Dan Allah Ta'ala tidak mengantuk. Itu maksud kuasa Allah. Mensucikan Allah dari sudut kuasa. La sinatun wala naum, dalam ayat kursi surah Baqarah. Allah Ta'ala tu tidak mengantuk, apatah lagi tidur. Itu berkuasanya Allah, gagahnya Allah, aziz, perkasanya Allah. Maksudnya dalam satu bab yang pertama, dalam bab mensucikan Allah ialah menafikan Allah daripada bersifat mengantuk, lalai, lupa, nyayuk ataupun tidur. Tidak layak bagi Allah. Kudus dengan maksud mensucikan perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah. Itu maksud kudus kepada kita. Kewajipan kita mengkuduskan Allah, mensucikan Allah daripada segala sifat-sifat yang tidak layak, seumpama tadi. Apatah lagi orang Ta'ala tu rasa lelah, letih, penat. Tidak layak bagi Allah bersifat lelah, letih, penat. Kita je, kau lama kau rasa penat, kau panjang umur kau cepat penat. Acu kita ikut budak-budak umur 3-4 tahun. Dia bangun tidur berlari bomah-bomah, berhenti tidur. Sehari berlari korang. Kalau umur tingkat 4 pun turun naik. Acu kita ikut dia kata dia. Turun naik berlari sebegitu. Duduk rumah tinggi kita masuk hospital. Sebab jantung kita tak down pang untuk membekalkan tenaga dengan hak kita guna. Jantung kita tua. Kita rasa gagah. Putih belaka dah tapi rasa macam muda lagi. Tengok sama best dengan kita, sama umur dengan kita, putih belaka, kecut habis dah muka. Kita tak rasa kecut. Saya tu tuan tua aku rasa tua. Berasa baru lagi masa muda-muda tu. Tapi tengok saya tua belaka dah, baru teringat kita tua. Allahu Akbar. Tapi Allah Ta'ala tidak lelah, capek ataupun penat. Tidak. Maha suci Allah daripada sifat-sifat kekurangan tadi. Lelah, penat, letih tu sifat makhluk. Jadi kita nak gong-gong kita, nak takabur kita. Semua hak kekurangan, hak
hina-hina sifat kita belaka dah. Macam mana kita nak gong, macam mana kita nak takabur, khususnya apatah lagi kepada Allah. Sama makhluk pun tak layak nak takabur, sebab tak ada kita, tak ada manusia boleh duduk seorang. Mana ada orang boleh tanam padi, pergi candak sendiri, tanam padi sendiri, tanam sawi sendiri, pera ayam sendiri, boleh? Buat rumah sendiri, tak boleh. Sebab tu kita beri imbuhan yang kita panggil harga bagi sesuatu barang yang kita nak di pasar tu, kita pergi beli tu keperluan kita, dia yang menyediakan kita bagi harga yang sesuai dengan perkhidmatan dia menyediakan keperluan kita. Itu konsep perniagaan Islam. Penjual tolong kepada kita, kita tolong kepada penjual, tolong menolong. Konsep perniagaan Islam, bukan keuntungan 100% tak. Keuntungan dalam perniagaan 100% tu tak ada kebajikan, tu konsep perniagaan Yahudi. Kalau kita ngaji fiqh ahkamul buyu', hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Duk goreng-goreng dak ingat ke isyak lagi. Banyak lagi nak royak. Mari dah balik buka puasa ke tak mari dah. Mari masuk dalam, duk luar dak boleh iktikaf. Apatah lagi ke ada skrin kat luar. Tengok. Dia kena tengok muka ustaz, walaupun ustaz kedut dah pun dapat pahala kau. Tuan-tuan mari masuk dalam masjid ibadat, boleh pahala dah. Dengan lakuh kaki kanan dengan doa. Tak. Bismillah wassalamu ala rasulillah, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Dan seumpamanya doa masuk masjid. Boleh pahala dah. Lepas tu maya sunat tahiyatul masjid, pahala pula. Lepas tu iktikaf dalam masjid, pahala pula. Dengar kuliah, duduk dalam majlis kuliah, pahala pula. Ataupun kebajikan, ketaatan kepada Allah. Tengok muka ustaz pengkuliah, dapat pahala pula. Berjujur pahala dalam satu masa. Kalau duduk luar, warna putih dah pahala hok hilang. Rugi masuk dalam. Apa nama? Dah kalau tak mari, parut lagi rugi. Hok tak mari sejik pas sudah. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Ingat dia, penyucian yang pertama ialah menyucikan Allah daripada segala sifat yang tidak layak bagi dia. Itu kudus yang pertama. Yang kedua, bahagian yang kedua ialah mensucikan Allah daripada segala perkara yang menyerupai dengan segala makhluk, segala benda baru. Seumpama Allah Ta'ala itu kecil ataupun besar, gemuk ataupun kurus, maka kudus, maha suci Allah daripada bersifat demikian. Kecil, besar, gemuk, kurus, tinggi, rendah, itu sifat makhluk. Sifat makhluk. Bila ada orang bersifat tinggi, rendah, maka dia dah hebat lah. Apa maksud tuan-tuan? Bila dia rasa dia tinggi, tapi sudah mesti ada lagi hak tinggi pada dia. Sama juga dia rasa dia kuat, gagah. Ada lagi orang yang paling gagah pada dia. Dia pandai silap. Tengok buah pokok, buah liang, pembukaan ataupun di TBS Dom Air Putih. Lama dah hamba tengok silap ni buah pokok berakhir kali. Tak belajar tapi tengok. Dia buah pokok ni dia kira pokok saja, tak ada lari-lari dah. Dia ke masuk pokok. Kalau masuk balik buah pokok dak tapih lah lawan. Kalau lain dia lari cedok, lari elok masuk. Buah pokok ni dia masuk semua. Atau meminat buah pokok ataupun liang Yunan, liang sebelah. Apa nama ni? Tapi sehebat kita pun ada orang hebat lagi. Sebab tu tidak layak bagi Allah menyerupai bagi segala makhluk. Mestilah Allah
mensucikan Allah atas nama Al-Quddus, ialah Maha suci Allah daripada segala rupa makhluk. Tu maksud Allah Ta'ala tu Maha suci. Sama ada segala makhluk bersalah dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bersalah dengan segala makhluk. Dan Allah Ta'ala Maha berkuasa juga menciptakan akal-akal bagi manusia. Akal ni pun suatu, orang panggil apa? Suatu cabaran Allah Ta'ala kepada makhluk. Ahli sains dia jumpa akal, tak jumpa bawah. Ahli sains hanya jumpa otak. Dalam otak, manusia ada otak, lembu ada otak tak? Tapi manusia ada akal. Dia boleh membezakan yang baik dan buruk, yang benar, yang salah. Lembu hanya dia boleh faham ilmu yang tak beri dia, di antaranya makanan dia jenis rumput, jenis rumputan makanan dia. Ada jumpa lembu makan nasi dengan daging, ataupun makan nasi dengan ikan tiga rasa, ada. Dia jenis makan rumputan sahaja. Tu yang Allah Ta'ala ajar ke dia. Dan Allah Ta'ala memberi dia rasa ataupun bau kepada dia. Dia boleh cari rumah dia, tempat kandang dia. Walaupun dia masuk hutan atau rawa pun, dia boleh hidu laluan pergi dan balik dia. Sebab dia jumpa cari. Kalaulah binatang ni hilang deria bau, tak boleh balik rumah, seperti kucing. Kalau dia semua mau lepas atau rawa, tak balik rumah. Sebab dia tak boleh hidu laluan pergi dan balik dia. Tak jumpa cari. Rumah dia dengan rumah orang serupa tula. Tuan dia dengan orang lain serupa tula. Tu je ilmu yang tak beri. Hak lain dia tak reti. Tu binatang. Tapi manusia, dia boleh belajar macam-macam ilmu. Termasuk juga sehingga dia boleh cakap berbagai-bagai bahasa kalau dia belajar. Kita hidup di Malaysia, bahasa Melayu. Tapi kalau kita belajar, boleh bahasa Inggeris boleh, bahasa Arab boleh, bahasa Cina boleh, bahasa Hindi boleh. Boleh belaka. Itu akal. Maka ahli sains tak jumpa cari akal. Dia jumpa cari otak. Maka akal tu yang hebat gitu Allah Ta'ala yang buat. Kita tak jumpa cari mana akal. Tu Maha suci Allah. Sama juga pendengaran. Allah Ta'ala yang cipta telinga kita. Tapi bukan semua yang kita boleh dengar. Sama juga penglihatan. Sedangkan malaikat penuh depan kita. Dan jin-jin juga mari belajar Ni manusia malah belajar. Jin ni mari belajar hak Islam. Penuh jin. Tapi Allah Ta'ala tak beri kita nampak. Kita buta ke? Tak. Mata ada. Katarak tak ada mata kita. Cuma rabun dekat ataupun rabun jauh. Pakai spek nampak lah. Nampak pun dalam jarak yang tertentu. Bukan nampak segala benda. Nampak jauh dekat. Tak. Mengikut jarak yang sesuai. Ni jin ramai. Di antara hikmah Allah Ta'ala tak beri kita nampak jin, ialah kalau nampak jin, korang sikit orang mari sejid. Sebab takut. Muslimat rasa tak ada seorang habuk kalau nampak jin. Sebab jin ni Allah Ta'ala buat fizikal dia uduh. Tu di antara hikmah Allah Ta'ala hilangkan, jadi hijab ataupun tidak dinampakkan kepada kita atas dunia. Di akhirat atas sifat keadilan Allah Ta'ala, kita nampak jin, jin tak nampak kita pula di akhirat. Adil tu kan. Sedap kita jauh lah. Jin nampak manusia ni 60 tahun ni nampak kita. Kita nampak dia di akhirat tak tahu berapa juta tahun. Sehingga taklah menghendaki kita berada di akhirat. Tu penglihatan, pendengaran, semuanya Allah yang buat. Kekuatan yang lahir ataupun batin, semuanya daripada Allah. Tu di antara sifat kesempurnaan pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar.
Maha suci Allah daripada segala sifat yang menafikan daripada segala sifat kesempurnaan, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan, keagungan, kesempurnaan Allah tidak ada tandingan, tidak ada sekutu, tidak ada saing. Sebab tu menyengutukan Allah sebagaimana puak-puak musyrikin yang menjadikan patung sebagai Tuhan, yang menjadikan lembu sebagai Tuhan, yang menjadikan gunung sebagai Tuhan, yang menjadikan pokok besar sebagai Tuhan. Dah pergi. Yang menjadikan ayah ping sebagai Tuhan. Hak Selangor Nabi apa? Nabi sangat-sangatlah keji di sisi Allah. Sebab tidak ada bersifat Tuhan kecuali Allah yang satu. Itu makna la ilaha illallah. Itu di antara makna Al-Quddus. Kita menyucikan Allah atas sifat kemuliaan, keagungan, kesempurnaan dia daripada segala benda lain, segala makhluk. Sebagaimana Ibn Rajab rahimahullahu anhu, tak salah nak sebut sikit dah. Dalam kitab dia tafsir surah An-Nashr muka surat 73, fasabbih bihamdi rabbik. Dalam surah Al-Hijr, Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan fasabbih bihamdi rabbik, dengan maksud maka bertasbihlah, subuh, sabih, dengan memuji Tuhan kamu, yakni bertasbih padanya dengan apa yang dia guna. Maksud dia tu Allah Ta'ala. Kita nak menyucikan Allah dengan kalimah-kalimah yang Allah Ta'ala sendiri menyucikan diri dia. Maksudnya kita nak berzikir kepada Allah, kita kena ambil daripada zikir-zikir yang warid, yang disebut daripada Quran dan hadis. Jangan kita reka sendiri. Boleh tak? Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saffat ayat 180-182, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Ta'ala puji dia sendiri. Subhana rabbika, maha suci Tuhan kamu, rabbil izzah. Allah Ta'ala mengaku sendiri dia tu Tuhan yang mempunyai kemuliaan, keperkasaan, amma yasifun, daripada segala hak disifatkan oleh puak-puak musyrik sebarang kelemahan, kekurangan. Wa salamun alal mursalin, dan di antara sifat Allah Ta'ala ialah melimpah kurnia kesejahteraan kepada rasul-rasul. Sebab rasul-rasul ni, semua generasi rasul-rasul, Allah Ta'ala juga sediakan musuh-musuh. Dan di antara ancaman daripada musuh-musuh kepada rasul-rasul ialah membunuh rasul-rasul mereka. Berapa ramai rasul-rasul, nabi-nabi dibunuh oleh umat dia. Maka Allah Ta'ala lah yang menyelamatkan daripada kebinasaan terhadap rasul-rasul dia, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Kemuncak sehingga jahiliah, kafir Mekah upah apa pemuda-pemuda yang gagah perkasa dia apa panggil, ambush, keliling rumah Nabi, nak takak Nabi untuk dibunuh. Dan Nabi perintah pada Sayyidina Ali kan, awal peristiwa hijrah, ganti tempat dia. Ni Sayyidina Ali tu orang muda. Orang muda zaman Nabi, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sudah memikirkan keselamatan Nabi dan keselamatan Islam, sehingga sanggup berkorban nyawa demi menyelamatkan Nabi. Orang muda zaman Nabi. Zaman kita ni mana orang muda? Seorang orang muda. Orang muda ahok, 2, 3. Orang lain putih lah ke janggut. Mana muda? Zaman Nabi orang muda yang keliling dengan Nabi ni. Allahu Akbar. Macam mana masa depan Islam kita di Malaysia? Orang ni bimbang belaka. Kau tanya ustaz-ustaz, masa mu kuliah apa orang muda? Tak ada. Masa mu tak ada kot. Nak jumpa muda, mana jumpa muda? Pada Astaka. Panggil orang nyanyi konsert ramai penuh Astaka. Tu hak takbir dah, hak Allahu Akbar dah, hak Allahu Akbar dah kan. Allahu Akbar tuan-tuan. Baik. Nak puji Allah mengikut apa yang ditunjuk dalil oleh Allah Ta'ala dan Rasul.
Maksudnya kalimah-kalimah tasbih kita mesti ambil daripada dalil yang sahih, jangan reka sebab dalam bab tasbih. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, dua kalimah yang nipis, yang ringan disebut pada lidah, thaqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan di akhirat. Habibatani ilar rahman, dua kalimah ni sangat dikasihi bila disebut oleh hamba dia, oleh Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yakni Allah SWT, Tuhan. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka tasbih-tasbih yang ginilah yang kita beramal. Jangan reka dalam bab tasbih. Ni hari ni orang reka saja. Dan dalam masuk mensucikan Allah sahaja, awal-awal tadi kita sebut dah, di antaranya dalam surah Al-Isra, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa ma fihinna. Ayat ni juga Allah Taala mendahulukan makhluk di langit baru makhluk di bumi. Dah, dua-dua ayat kita tengok tadi semua Allah Taala mendahulukan yang di langit baru makhluk di bumi. Ni ayat surah Al-Isra ayat berapa? Tusabbihu lahu samawati as-sab'u. Iaitu apa dia? Sedang sentiasa bertasbih segala makhluk di langit yang 7 lapis. Tak sebut langit tu 7 lapis. Tapi Neil Armstrong duk jumpa cari 7 lapis, orang naik ke bulan. Sedangkan bulan duk langit yang ketiga, kedua, bukan langit pertama. Dan yang menjadi tanya, tuan-tuan mikir tak, siapa tu kan ambil gambar Neil Armstrong di bulan? Padahal dia pergi seorang. Siapa tu kan ambil gambar dia? Ke dia pacok kamera tu baru dia buat laut terjun gitu? Ke mana? Dah ketika orang mikir. Sebab tu ada pemikir kata Neil Armstrong dak sampai ke bulan. Dia buat atas bumi ni. Tapi ni semua rumus, andaian-andaian. Maknanya boleh dibincangkan, tak boleh terima bulat-bulat. Baik, telah bertasbih, sedang bertasbih segala makhluk di langit dan di bumi kepada Tuhan. Wa ma fihinna, dan segala benda, segala makhluk yang ada di langit dan di bumi. Maksudnya bukan atas bumi saja, dalam perut bumi pun semua makhluk bertasbih kepada Allah. Manusia. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Apa dia? Dan tidak ada sesuatu pun malaikat sentiasa bertasbih dengan memujinya, yakni memuji kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, wa akan tetapi kamu tidak memahami bahasa-bahasa tasbih, bahasa-bahasa penyucian daripada makhluk-makhluk lain. Semut bertasbih sebagaimana satu hadis Nabi Ibrahim alaihissalam, dia sedang berehat satu gua daripada musafir dia. Tiba-tiba dia rasa salah satu part sudut badan dia digigit oleh oleh semut. Maka dia rasa sakit, dia suruh penolong-penolong dia, sahabat-sahabat dia bakar sarang semut. Tapi Allah Taala marah kepada Nabi Ibrahim. Di antaranya Allah Taala sebut dalam hadis Qudsi tadi, dia kata, apakah kamu hendak membakar satu masyarakat, kelompok masyarakat yang sentiasa bertasbih kepada aku? Dengan maksud apa? Semut tadi, satu koloni semut tu, sarang semut tu sentiasa bertasbih kepada Allah. Maknanya bukan makhluk manusia sahaja bertasbih, tapi segala makhluk termasuk semut, nyamuk, lalat, semua serangga, semua binatang hidup dan mati pun masuk mati seumpama gunung ganang. Dalam ayat yang lain dan hadis-hadis yang lain, Allah Taala cerita kepada kita bukit gunung ganang berzikir dengan Nabi Daud alaihissalam. Di antara kehebatan Nabi Daud, Allah Taala beri suara dia yang sangat merdu. Nabi Daud bila dia berzikir, batu golek daripada jauh tu, golek nak pergi dekat supaya jelas dengar suara Nabi Daud yang sedang baca kitab dia, kitab Zabur.
Dan juga berzikir kepada Allah. Sedapnya, merdunya suara Nabi Daud. Tetapi tuan-tuan, Nabi kita di akhirat, semua Nabi-Nabi lain akan baca kitab-kitab mereka kepada umat dia di padang mahsyar. Last sekali, terakhir. Hak terakhir ni biasa hak paling hebat lah. Tak penutup Dia tak cakap awal-awal penutup. Dia hak diam baru penutup. Baru hak hebat pun penutup. Nabi kita Muhammad SAW akan baca Quran bukan sahaja kepada umat dia, tapi kepada seluruh umat-umat Nabi lain dan seluruh Nabi-Nabi. Semua terdiam dengan merdunya suara Nabi kita Muhammad SAW. Kita boleh dengar Nabi kita baca Quran di padang mahsyar sekiranya kita termasuk orang yang sentiasa menghidupkan sunnah Nabi. Di antara sunnah Nabi ni sembahyang berjemaah, sentiasa i'tikaf dalam masjid dan sentiasa dengar kuliah tazkirah dan seumpamanya. Ni di antara sunnah Nabi, sunnah sahabat-sahabat Nabi. Maka mudah-mudahan kita termasuk manusia yang boleh dengar bacaan Quran yang sangat merdu daripada Nabi kita Muhammad SAW di akhirat. Poin kita ialah segala makhluk sentiasa bertasbih kepada Allah. Maka kita lagi-lagilah kena tasbih kepada Allah, mensucikan Allah daripada perkara-perkara yang tidak layak baginya. Sebab apa? Sebab gunung ganang sesat dah tugas dia bila dunia kiamat. Tapi manusia dikekalkan oleh Allah umur dia, hidup di akhirat dan diberi segala limpah kurnia, nikmat, kemewahan, kehebatan di akhirat melebihi daripada makhluk-makhluk lain. Maka patutlah kita sentiasa bertasbih kepada Allah. Layaklah kita sentiasa bersyukur dengan tasbih kepada Allah. Sebahagian daripada ibadat kita kepada Allah, kepatuhan kita kepada Allah. Boleh tak? Kepuas tak? Nak berhenti dah sambung, dah sambung-sambung. 40 tak? Yang pertama, suci Allah dari segi sifat dia. Suci Allah daripada segala sifat yang tidak layak bagi Allah, yang hina bagi Allah. Kita mensucikan Allah, segala sifat dia, sifat yang kamalat, sempurna. Yang kedua, tidak ada syirik bagi Allah. Tidak ada makhluk yang sama dengan kehebatan, kemuliaan, kekuasaan, kebijaksanaan Allah SWT. Mereka Allah melebihi daripada segala-gala. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi